Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita berjumpa lagi dalam tutorial membuat QR code individu pelajar bagi tujuan merekodkan suhu badan masuk ke sekolah. Panjang sekali nama tutorial ni, tapi tak mengapa. Tujuan dia mudah. Apabila kita ada QR code individu, jadi kita boleh elakkan kesesakan. Tugas untuk merekod suhu pun tanpa sentuhan, dan yang paling penting rekod tu kita boleh tengok semula. Jadi kita bermula sekarang. Apa yang kita akan buat, kita akan wujudkan satu classroom hanya untuk menyimpan rekod suhu badan. Okey, tujuan dia mudah sebab classroom ni kita boleh simpan dalam cloud, dan selain itu mudah untuk diakses oleh mana-mana cikgu lah. Okey, di sini cikgu dah wujudkan satu kelas rekod bacaan suhu murid. Jadi cikgu boleh edit lah ikut nama yang sesuai. Okey, tekan classwork. Apa yang kita akan buat sekarang, kita akan buka dekat sini. Nanti kita akan rujuk mudah kerana kita dapat trace balik dekat mana kita simpan rekod tersebut. Okey, buka kelas drive folder. Okey, di situ kita akan wujudkan satu folder mengikut tingkatan ataupun darjah lah. Okey, ini adalah contoh yang cikgu telah buat, iaitu tingkatan 5A. Jadi apa yang kita akan buat sekarang, kita akan wujudkan satu kelas yang baru lagi. Bagaimana caranya? Kita tekan new, kita tekan folder, kita tulis pada folder tersebut tingkatan 5B. Okey, kita create. Jadi sekarang folder 5B pun sudah diwujudkan. Jadi data cikgu nanti tak akan bercampur lah antara satu kelas dengan kelas yang lain. Okey, kita buka kelas tingkatan 5B. Okey, di sini adalah folder untuk tingkatan 5B. Apa yang kita akan buat? Kita akan wujudkan form murid yang pertama. Prosesnya yang sama, tekan new, tekan more dan tekan Google Form. Okey, create and share folder. Kita nak folder dan form ini nanti akan mudah untuk di-share dengan guru-guru yang lain. Okey, sekarang kita wujudkan satu folder baru. Satu form untuk murid yang pertama. Okey, form ini untuk memudahkan cikgu akses dan rekod nanti. Nama form cikgu boleh tulis Ali. Ataupun apa-apa je lah nama murid cikgu. Murid cikgu yang pertama dalam alfabet tu. Jadi tajuk dia rekod suhu badan, form description, tingkatan 5B. Nanti senang. Di lapangan nanti kita scan, oh ini murid tingkatan 5B, nama dia Ali. Okey, ringkas sahaja form ini. Form ini cuma akan ada medan untuk mengisi suhu badan. Jadi tak perlu lama lah murid nanti scan, isi suhu badan, jalan. Murid yang kedua scan, isi form ni, suhu badan, jalan. Okey, suhu badan ni adalah pilihan je. Kita mesti letak short answer. Kita tak nak nanti macam mana nak isi, tak boleh isi. Ni mesti penting ni. Form yang pertama ni penting kerana kita nak jadikan form ini sebagai master form. Nanti kita cuma perlu copy and paste sahaja. Okey. Ni pula nama. Di sini kita boleh ubah kepada nama yang lain. Paling penting dalam satu form tersebut, kita mestilah setting dia tu kita tengok betul-betul. Ni kalau kita nak preview, macam mana kita nak preview nanti. Preview ni untuk kita melihat macam mana form ini akan dipaparkan waktu lapangan nanti. Okey. Apabila cikgu scan QR code, inilah yang akan diperhatikan. Rekod suhu badan tingkatan 5B. Tingkatan 5B, kita tahu budak tu tingkatan 5B. Jadi untuk lebih personalizekan form ini, kita boleh ubah tingkatan 5B, nama murid tersebut Ali. Jadi kita scan, oh kita tahu murid ni nama Ali. Bayangkan ada 300 pelajar, mestilah kita tak tahu 5B nama dia apa. Jadi untuk memudahkan tugas cikgu, tulis nama. Okey, kita buka setting. Ini bahagian yang paling penting. Pastikan cikgu klik pada restrict to user sahaja, user in Ministry of Education Malaysia. Kerana kita tak nak mana-mana orang boleh akses QR code ni. Tak boleh. Dia hanya mestilah guru ataupun pegawai yang diamanahkan yang mempunyai ID daripada KPM yang sah sahaja yang boleh mengubah ataupun mengisi data dalam QR code student ni. Ni penting kerana kita perlukan data yang sahih dan tepat, dan di samping itu kita juga nak melindungi maklumat pelajar. Okey, unclick show link to submit another response, tak perlu kerana satu hari kita hanya perlukan satu saja rekod suhu masuk. Okey, jadi telah selesailah master record.
master form pelajar nombor 1. Okey, form ini nanti kita akan copy dan paste untuk pelajar-pelajar yang seterusnya. Okey, form Ali akan dapat terus dilihat. Okey, kita tekan refresh, form Ali pun keluar. Okey, ini adalah pelajar nombor 1. Sekarang bayangkan cikgu ada 20 orang murid dalam satu kelas ataupun 15. Kan tak boleh lebih daripada 15. Okey, apa yang cikgu perlu buat? Cikgu hanya copy master pelajar 1 tadi, form yang pertama, jadikan untuk pelajar-pelajar yang lain. Okey, macam mana nak copy? Okey, senang sahaja. Right click dan tekan copy. Okey, right click, make a copy. Jadi sekarang kita dah buat satu salinan master pelajar pertama tadi. Okey, sekarang kita dah ada 2. Untuk tujuan tutorial ini, cikgu akan tunjukkan sehingga 5 sajalah. Tak perlu banyak. Proses dia akan sama, proses dia akan berulang balik, benda yang sama, cukup 5 sebagai untuk tujuan sebagai contoh saja. Okey, kalau kita copy 2, dia akan keluar 2 jadi 4. Jadi kita copy satu lagi folder dan untuk melengkapkan 5 orang pelajar dan 5 form yang masing-masing. Okey. Kelima-lima form ini mempunyai link dia sendiri. Dia takkan sama. Okey. Sekarang kita renamekan form tersebut mengikut nama murid. Okey, cikgu nak buat panjang, pendek bergantung. Asalkan mudah untuk cikgu rujuk. Okey, macam mana nak rename? Right click, klik rename. Okey, mudah saja. Okey, klik nama, tekan OK, klik. Kita akan buat satu-satu proses. Proses yang pertama ni kita nak ubah nama sahaja. Nama di luar. Nanti dalam form tersebut ada juga perubahan yang kita perlu buat dan satu-satu. Walaupun nampak renyah lah, lambat lah. Takkanlah 20 budak. Okey, jangan risau. Prosedur yang pertama ini saja lama. Kemudian apabila cikgu di lapangan nanti, waktu cikgu nak scan, memang cepat. Tak ada kesesakan, tak ada sentuhan, memang cepat. Okey, tak apa. Kita buat yang susah dahulu. Okey, setiap form kita ubah nama mengikut nama murid kerana senang kita nak jejak murid tu nanti waktu kita scan. Okey, murid yang seterusnya kita ubah. Tadi rekod di copy daripada Ali, jadi nama dia memang Ali. Kita ubah, kita backspace, tulis nama murid masing-masing. Okey, cikgu tak perlu risau. Kalau cikgu close, hilang. Takkan hilang. Setiap kali kita buat perubahan, Google Sheet atau form ini akan buat perubahan. Dapat lihat tu saving dia tunjuk kat atas tu. Okey, close saja, tak perlu risau. Kerana perubahan dia adalah automatik. Jadi memang pantas. Walaupun nampak renyah, takkan satu-satu nak ubah cikgu. Tapi jangan risau. Walaupun satu-satu, tapi masa untuk membuat perubahan pada form tersebut ringkas, sekejap sahaja. Okey, sekarang kita dah personalize setiap form kepada nama murid masing-masing. Itu sajalah untuk episod yang pertama ini. Untuk episod yang kedua nanti, kita akan belajar pula bagaimana untuk menyatukan data daripada pelbagai form kepada satu Google Sheet. Terima kasih.